Kadang-kadang apabila kita belajar ni, kita terlupa dah benda-benda yang asas. Kita terlupa. Hatta bila kita belajar tauhid sekalipun, kita belajar tauhid tapi terlupa benda-benda yang asas. Padahal tujuannya ke situ. Kita belajar apa saja tauhid, tujuannya ke situ. Untuk kita nak sabitkan benda-benda itu, untuk kita nak kuatkan benda-benda kalimah la ilaha illallah. Hadis-hadis semacam ini kenyataannya menyulitkan fikiran ramai orang. Di antaranya ada yang anggapan bahawa hadis ini telah dinasakh ataupun dihapuskan, sementara yang lain menganggap bahawa hadis ini disabdakan sebelum datang perintah dan larangan serta sebelum mantapnya syariat. Tidak. Hadis ini tidak dinasahkan. Apa yang disebut oleh hadis ini tidak masuk neraka itu tidak tetap dalam neraka. Dia akan dibakar dulu kalau ada dosa. Kalau tak ada dosa, Masya Allah, Allah terus masukkan ke dalam syurga. Kita ambil last sekali, untuk surat last sekali 128. Memang orang yang mengucapkan kalimah itu hanya dengan lisannya lalai akan artinya tanpa ditadabbur. Hatinya tidak selari dengan lisannya, tidak mengetahui nilai dan hakikatnya, tetap berharap pahalanya akan dihapus dosa-dosanya berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Namun amal-amal itu tidak nilai keutamaannya kerana bentuk dan bilangannya, tetapi kerana apa yang ada di dalam hati. Boleh jadi bentuk dua amal sama, namun di antara keduanya terdapat perbezaan bagaikan langit dan bumi. Boleh jadi pula dua orang berdiri untuk salat pada saf yang sama, namun dalam amal salat keduanya berbeza, laksana langit dan bumi. Jadi kalimah yang ada dalam diri kita ini, apa yang disebut dalam hadis tadi, dia akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita masuk syurga. Apa yang kita buat daripada amalan-amalan kita ini, itu yang membuatkan kita akan dicuci dulu. Apa yang kita buat daripada amalan kita, dia berbeza antara satu orang dengan orang yang lain. Walaupun kita sama-sama sekarang datang mengaji, semua datang mengaji, tapi beza pahalanya. Beza pahala. Mungkin pahala orang mendengar itu lebih besar daripada orang yang bercakap. Mungkin pahala orang yang duduk dengar betul-betul lebih besar daripada orang yang tidur. Mungkin orang yang tidur itu lebih besar pahala daripada orang yang mendengar. Macam mana tu? Perbezaan itu kembali kepada asas kita. Kerana apa? Asas kalimah tadi. Karena mungkin seorang ini dia datang sendiri, kemudian dia ajak orang lain, tentulah dia banyak pahala. Tentulah dia banyak pahala. Mungkin orang ini dia datang kerana dia dah rancang dah. Dah rancang dah, memang tak datang dah, memang daripada bulan lepas dah, minggu lepas dah, bulan lepas dia sangat minggu lepas dah rancang dah. Tentu dia dapat pahala sebab perancangan kebaikan. Mungkin seorang ini dia datang kebetulan je, kebetulan datanglah, sebab lepas ni ada berjaya macam ni. Oh macam tu ke dia datang, kita pahala dia kurang. Tergantung kepada apa? Kembali kepada la ilaha illallah tadi. Keyakinan kita kuat tak kuat? Boleh jadi bentuk dua amal sama, namun di antara keduanya terdapat perbezaan bagaikan langit dan bumi. Sama tapi beza. Tapi kita yakinlah, kita datang pada pengajian ini tidur pun tak apa. Tidur pun insya-Allah kita dapat juga pahala. Tapi janganlah nak tidur di sini kan, tentang ada ikut. Tapi yakinlah kita dapat pahala. Dapat pahala walaupun kita tidur. Sebab tidur dalam majlis ilmu ini, dia mendapat sakinah. Sedap, ada sebab ada sakinah. Sebab tu orang lelaki, orang perempuan tak tahu, rahsia orang lelaki. Sebab tu orang lelaki
Apabila dengar khutbah, dia akan terus sakinah. Terus sakinah. Kita tengoklah orang lagi dengar khutbah. Sakinah, Masya Allah. Dia akan terus sakinah. Tak apalah tidur, tapi janganlah tidur tiap minggu. Khatib bagi salam, itu saja tahu dengan aqimus salam, itu saja tahu. Yang lain tak tahu. Sebab sakinah itu sangat banyak. Pahala insya-Allah ada, tetapi kita tak dengar apa yang diberikan. InsyaAllah kita ambil satu tajuk lagi, tajuk kecil kita. Saya tengok jam ni dari tadi. Jalan lambat kan? Ini cahaya tak kuat ni, kalimah tak kuat dah. Okey, bagus, saya baru nampak. Tadi tak nampak. Kita ambil sikit lagi. Mengutamakan ibadah fardu daripada ibadah sunat dan nawafil. Sunat, nawafil tu sunat lah, tapi beza. Nafil tu sunat. Jelas bagi kita tahu ibadah fardu itu lebih diutamakan daripada ibadah sunat. Tak boleh kita nak amalkan sunat dulu. Sudah sedia maklum bahawa dalam bidang ajaran agama adalah satu amal yang lain, dan lainnya terdapat perbezaan urutan yang jelas dari segi syariat. Di antaranya, daripada hal-hal yang diperintahkan Allah, maka terdapat aspek-aspek sunat dan anjuran, serta aspek-aspek fardu dan kewajipan. Ada pula yang dimasukkan ke dalam kategori di atas sunnah dan di bawah fardu. Sebahagian para fuqaha menyebutnya wajib. Sunnah, apa beza sunnah dengan sunat? Sudah. Sunnah, ni sunnah Rasulullah ni. Sunnah. Sunnah ni benda-benda yang kita buat akan mendatangkan pahala. Kita tinggalkan. Manakala sunnah, amalan-amalan yang dibuat mengikut Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang dibuat mengikut apa yang dibuat oleh Rasulullah, itu sunnah. Sunnah Rasulullah. Kalau dalam pembahasan hadis, sunnah, asar, itu perbezaan yang hampir-hampir sama. Hadis dengan sunnah sama maksudnya. Hadis dengan sunnah sama maksudnya, tapi letak kefahaman, letak artinya berbeza. Hadis adalah apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dibuat oleh Rasulullah, didiamkan oleh Rasulullah. Manakala sunnah, apa-apa yang lahir daripada apa yang Rasulullah buat. Samalah maksudnya, tapi kedudukan perkataan itu berbeza dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala asal yang dibuat oleh Rasulullah dan dibuat oleh sahabat. Jadi sunnah adalah sesuatu yang dibuat bertepatan dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah. Sunnah. Kefarduan ini kita tahu dalam pengajian kita ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi fardu ain ini dia ada peringkat-peringkat pula. Fardu ain. Ada yang disebut faraid ar-rukniyah. Yakni fardu yang diketentukan dalam rukun-rukun Islam. Seperti salat, zakat, puasa, itu peringkat paling tinggi sekali. Peringkat paling tinggi sekali. Ketika menjelaskan hadis, sebut dalam tulisan bahasa Arab ni, bahasa Arab dia tulis dengan bahasa Melayu cukup susah nak baca. Baca macam mana? Innallaha, tak boleh nak baca.
innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sebenarnya Allah memfardukan. Innallaha farada, senang. Tengok bahasa Melayu, kita terjemahkan bahasa Arab. Innallaha farada fala tudayyi'uha. Itu maksudnya. Sebenarnya Allah memfardukan fardu-fardu, maka janganlah kamu mensisirkannya farduan tersebut. Ibnu Rajab berkata, para ulama berbeza pendapat apakah wajib dan fardu memiliki erti yang sama. Wajib dengan fardu sama tak sama? Sembahyang itu wajib, fardu. Wajib dengan fardu sama itu tak sama? Kita tengok apa dia kata. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahawa keduanya sama. Keduanya sama. Setiap wajib yang berdasarkan syariat, sama ada menurut Al-Quran ataupun As-Sunnah, ijma' dan dari syariat lainnya, maka itu adalah fardu. Setiap yang wajib adalah fardu. Setiap yang wajib adalah fardu. Pendapat ini sangat terkenal dengan mazhab Syafi'i dan lainnya. Ditekan dari Ahmad bahawa dia berkata seluruh apa yang ada dalam salat adalah fardu. Fardu. Yang mana dia wajib kepada kita. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahawa fardu adalah suatu yang ditetapkan oleh syariat dengan dalil yang qat'i. Fardu ini ditetapkan dalam syariat dengan dalil yang qat'i. Sama ada dari Al-Quran atau Sunnah. Qat'i. Apa maksud qat'i? Dia tidak ada ayat-ayat yang lain yang boleh memberi penjelasan kepada ataupun menolak apa yang ada dalam hukum tersebut. Macam salat, macam salat. Tapi pergerakan salat beza. Tangan di mana itu ada perbezaan pendapat. Tapi salat tidak ada. Tidak ada salat. Kecuali orang Syiah. Kecuali orang Syiah. Sedangkan wajib ditentukan oleh dalil yang tidak qat'i. Pendapat ini dikeluarkan oleh mazhab Hanafi dan lainnya. Ini mazhab Hanafi. Ini pembahasan yang mendalam bagi kita, peringkat kita. Kita tahu yang wajib itu fardu. Kebanyakan nas daripada Ahmad membezakan antara pengertian fardu dan wajib. Kumpulan kawan Ahmad serta mengutip pernyataannya bahawa ia mengatakan tidak disebut fardu kecuali apa yang ada dalam kitab Allah Ta'ala. Yang fardu ini apa yang ada dalam Al-Quran saja. Manakala yang wajib ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Itu bezalah. Bagi kita ambil pendapat Syafi'i, yang wajib itu adalah fardu. Mempermudah sunat dan mustahabbah. Kita tengok muka surat seterusnya 130. Mempermudahkan sunnah. Bukan sunnah, mempermudahkan sunnah. Pernyataan apa disebut Islam itu mudah, bukan kita nak permudah-mudahkan Islam. Bukan. Islam itu tidak boleh dipermudahkan kepada apa yang telah ditetapkan. Tapi Rasulullah SAW, kalaulah ada syariat yang mana ada pilihan, Aisyah kata, kalaulah syariat itu yang mana ada pilihan, Rasulullah akan pilih yang mudah, terutama kepada umat. Rasulullah suruh ambil yang mudah. Kerana apa? Yang pertama, dengan kemudahan itu kita dapat melaksanakan syariat ini tanpa ada tekanan. Sebab setiap amalan yang kita buat ini akan diberi balasan kita melaksanakannya dengan keredaan kita, bukan kerana tekanan kita. Apabila amalan-amalan itu susah bagi kita, sehingga kita merasakan bahawa amalan yang kita buat itu ada tekanan di dalamnya. Tekanan maksudnya kita rasa susah, kita rasa banyak sangat, kita rasa dan sebagainya. Jika ada perasaan begitu, maka keredaan itu telah hilang. Keredaan itu telah hilang. Apabila keredaan itu telah hilang, dia ada sangkut paut dengan balasan. Dia sangkut paut dengan balasan.
Dan sesuatu yang kita buat dengan tekanan, besok kita tak buat dah. Besok kita tak buat dah. Kerana apa? Kita dah rasa bila kita nak buat, kita teringat, oh susah lah. Sembahyang tasbih, tak sembahyang lagi dah terkejut dah. 1 jam tu main. Kita rasa Masya Allah. Kita rasa padanlah dengan susahnya, kerana balasan yang ada di dalamnya. Kita tidak ada pilihan kalau kita nak buat benda itu. Kita kena buat. Yang tak boleh itu adalah nafsu kita. Susahnya itu adalah nafsu itu. Tapi kalau orang dah rasa, dah biasa buat, dia kata masa yang paling seronok dalam kehidupan saya adalah masa rukuk pada sembahyang tasbih. Masya Allah. Orang sakit lutut ni, kalau nak sembuh lututnya, rukuklah lama-lama untuk menyembuhkan sakit lutut. Dan sakit lutut nak rukuk macam mana? Rukuk secara betul. Jangan rukuk sandar ke dinding, itu tak betul. Rukuk secara yang betul sehingga dapat menyembuhkan sakit-sakit lutut. Saya telah lakukan rukuk yang betul sehingga lutut saya lebih elok daripada sebelumnya. Macam mana nak rukuk secara betul? Bagi terasa daripada bawah sampai ke atas. Bagi rasa rukuk agak ke depan sedikit, kemudian agak ke bawah. Bukan ke bawah sangat, agak ke bawah, tapi bagi samalah L, sehingga terasa di belakang. Terasa daripada punggung sampai ke bawah, urat ni terasa. Bagi lama sedikit, 5 minit pun tak apa. Tuan-tuan buat, puan-puan buat masa solat tahajud. Tuan-tuan buat, puan-puan buat masa solat subuh. Dan buat pada tiap-tiap kali semayang, insya-Allah tak sampai seminggu lutut tuan-tuan, puan-puan akan sembuh. Tapi jangan lupa makan ubat. Ubat tu kena buat juga, cek. Lagi tinggal semua, lagi sakit. Itu terapi je. Tuan-tuan, puan-puan kalau sakit kepala, salatlah gerak-gerak, sujudlah lama-lama dan buat tekanan dalam sujud. Ini disebut dalam hadis. Apabila sujud, kita tidak boleh beratkan bebanan itu ke tangan, beratkan bebanan di dahi. Tapi jangan tonyok-tonyok. Nak bagi aku ni alim sangat hingga hitam dahi, tak payah tonyok-tonyok, itu tak apa. Kemudian pastikan perut ibu, jari tertekan, dan pastikan masa duduk tekan dia. Duduk secara betul, sama ada iftirash ataupun tawarruk. Duduk dengan betul. Pastikan betul tegak sehingga tertekan ini semua. Dari kaki tertekan. Ini yang menyebabkan kepala kita sembuh. Dan ini yang saya buat, insya-Allah. Ini yang saya buat. Tekan dia betul. Tekan, tertekan ini. Sebab di sini saya biasa urut refleksi. Dia akan urut di sini semua, di kaki sini semua. Sini ada berjuta-juta urat kita yang mengalurkan darah-darah. Kita buat apa tadi kita cerita ni? Masuk buat ini mudahkan sunat. Masuk buat tu pula kan? Tak apalah. Itu tips hari ni. Kita mudahkan yang sunnah. Sebab yang sunnah dia bila kita buat dengan keredaan, dia mendatangkan kenikmatan. Itu yang penting. Kita tak boleh paksa-paksa diri kita. Tak boleh paksa, bukan tak boleh nak buat benda-benda yang disuruh, bukan. Tapi berperingkat-peringkat. Peringkat-peringkat itu untuk latihan kita. Sehingga apabila apa saja kita buat syariat ini, dia datang dengan keseronokan. Keseronokan kita datang. Kita tengok kita Hindustan tu, kita tengok kerana apa? Keseronokan. Keseronokan. Tengok Allah bersambung. Time bersambung pula tu, time yang paling kita nak tengok bersambung pula. Kita nak tengok lagi minggu depan. Kerana apa? Keseronokan. Kita nak tengok keseronokan sebab cerita tu terputus. Ibadah begitu.
Kalau ibadah itu kita buat rasa dah jemu dah pada satu masa, kita rasa besok tak membuat dah, sebab kejemukan itu membuatkan kita tak membuat ibadah tersebut. Bukanlah bermakna kita buat cincai-cincai ataupun buat sat-sat, tak. Setengah orang iman dia kuat, dia boleh buat lama. Bagi dia lama itu kenikmatan. Lama itu kenikmatan. Macam sujud tadi kan, macam sujud tadi, macam rukuk tadi, macam amal-amalan dalam salat. Setengah orang berdiri lama, masya-Allah, nikmat dia diri lama. Setengah orang sujud. Bagi dia tidak ada apa, bagi orang lain dia rasa kesusahan bagi dia. Jadi kita mudahkan diri kita yang pertama. Yang pertama diri kita, memudahkan sunnah dan mustahabbah. Mustahabbah ni amalan-amalan yang sangat dituntut. Fiqh keutamaan dalam hal ini membuat beberapa ketentuan, mendahulukan paling wajib daripada yang wajib. Ini kita telah ambil bab-bab yang mula-mula. Kita dahulukan yang lebih wajib daripada yang wajib. Wajib dulu wajib, tapi yang mana yang lebih wajib lagi? Yang mana yang lebih wajib lagi? Menderma untuk orang lain dalam keadaan tertentu wajib. Memberi nafkah kepada keluarga wajib. Mana yang kita dahulukan dulu? Tentu keluarga, sebab itu kewajipan. Mendakwah orang lain wajib. Mendakwah keluarga wajib. Mana yang wajib dulu? Keluarga. Keluarga lebih wajib. Dalam masa yang sama tak boleh tinggal juga dakwah di luar. Tak boleh tinggal juga. Kita rasa dakwah dulu keluarga, dakwah keluarga sampai mati lewat keluarga. Orang lain tak dakwah. Sahab kita tak pergi ke mana. Paling wajib, mendahulukan yang paling wajib daripada yang wajib, dan yang wajib daripada yang mustahab, yang disukai. Kita dapat mempermudah dalam sunnah-sunnah dan mustahabbah. Mustahabbah sesuatu yang tidak dapat dipermudah dalam fardu dan wajib. Dalam fardu dan wajib ini kita tak boleh mudah-mudahkan dah. Semayang 5 waktu, susahlah semayang tu. 3 waktu tak boleh ke? Sebab saya kalau buat 3 waktu ni, keadaan saya reda, esok nak buat lagi. Tapi kalau buat 5 waktu, susahlah esok nak buat lagi, tak boleh. Wajib tidak ada tolak ansur dah. Tidak ada tolak ansur. Yang wajib, yang fardu tidak boleh tolak ansur. Yang sunat ini, yang sunat, yang sunat. Kita sebut yang sunat, yang tadi pun kita sebut sunat. Kita harus lebih menekankan fardu yang asas daripada yang lain, khasnya dalam soal salat, zakat. Keduanya merupakan dua fardu yang sangat asas. Salat, zakat. Salat ini hubungan kenapa dia asas? Hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat hubungan langsung kita dengan manusia, atas dan bawah. Keduanya merupakan dua fardu yang sangat asas. Keduanya selalu digantikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran semua aqimus salah wa atuz zakat. Aqimus salah wa atuz zakat. Direct. Kenapa disebut begitu ulama kata? Karena hubungan itu, hubungan dengan Allah yang utama, kemudian terus hubungan dengan manusia, tak boleh tinggal. Kalau kita hubungan dengan Allah saja tanpa hubungan dengan manusia, maka kita akan pincang. Hubungan dengan manusia tanpa dengan Allah lagi pincang. Dia kena ada dua-dua. Dalam 28 tempat, banyak tu. Kalau satu tempat pun disebut kita kena buat, ini 28 tempat. Arahan 28 tempat, suruhan 28 tempat. Kita terus baca bawah. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Rasulullah, ia adalah penduduk Najd. Namunnya tidak teratur, kami mendengar sayup-sayup suaranya. Namun kami tidak mengerti apa yang dia katakan. Sehingga ia mendekat kepada Rasulullah. Tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab, 5 waktu salat sehari dalam semalam. Ia lalu bertanya, adakah selain itu bagiku? Rasulullah menjawab, tidak, kecuali engkau kerjakan yang sukarela, yang sunat-sunat mustahab. Rasul menambah, dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, adakah selain itu bagiku? Rasulullah menjawab, tidak,
kecuali engkau kerjakan yang sukarela. Lalu Rasul menjelaskan zakat kepadanya. Orang itu masih bertanya, adakah selain itu bagiku? Beliau menjawab, tidak, kecuali yang engkau kerjakan dengan sukarela. Orang itu lalu meninggalkan tempatnya sambil mengatakan, demi Allah, aku tidak menambah ini atau menguranginya. Maka Rasulullah bersabda, jika ia benar, maka ia beruntung. Hadis banyak. Dia tak boleh Rasulullah tanya, apa yang perlu dibuat? Rasulullah kata salat, saya kata puasa, Rasulullah kata zakat. Tak ada benda lain ke? Tak ada, kecuali yang sukarela. Yang sunat-sunat tadi yang mustahab, kecuali lah. Dia kata apa? Aku tak buat benda lain. Dia kata, aku buat salat sahaja yang wajib, aku buat puasa wajib, aku buat zakat wajib sahaja. Maka dia beruntung, masuk syurga, masuk modal sahaja. Keuntungan itu ada kerana dia buat betul-betul. Yang mustahab ini, seperti saya sebut tadi, apa yang saya sebut di sini, dengan sukarela. Sukarela, kita tak boleh nak paksa diri tentang yang sunat, kerana paksaan itu akan menyebabkan kita tidak reda dengan perbuatan kita. Jika kita buat, Masya Allah, aku tak boleh buat tiap-tiap hari salat duha, tak boleh buat sebab aku rasa susah. Boleh buat seminggu sekali, lebih baik daripada kita buat tiap-tiap hari tapi kita tak reda untuk kita buat. Kalau kita reda buat tiap-tiap hari, dah lebih baik, kerana pahala akan melimpah-limpah kepada kita ketika kita salat duha. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu bahawa Nabi SAW mengirim Muaz ke Yaman. Beliau bersabda, ajaklah mereka kepada kesaksian bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan la ilaha illallah, dan bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah Muhammad Rasulullah. Jika mereka mentaatimu untuk itu, maka berikanlah kepada mereka bahawa Allah memfardukan atas mereka 5 waktu salat setiap hari. Jika mereka mentaatimu untuk itu, maka beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan zakat yang diambil daripada mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang fakir. Ini arahan kepada gubernur, kepada Muaz yang dikirim ke Yaman untuk menjadi gubernur. Pesanan dia, Masya Allah, pesanan dia pesanan tauhid. Pesanan tauhid. Apa Rasulullah kata? Jika mereka mentaati itu, mentaati untuk itu, maksudnya la ilaha illallah atau Muhammad Rasulullah, selepas itu maka beritahulah kepada mereka bahawa Allah memfardukan atas mereka 5 waktu salat. Selepas la ilaha illallah, waktu salat. Jika mereka mentaatimu untuk itu, untuk salat itu, maka beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan zakat yang diambil daripada orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang miskin. Ini seorang gubernur. Pesanan kepada Rasulullah SAW. Mana peringkat itulah, peringkat itu mungkin amalan itu lebih asas lagi. Kita rasa untuk permudahkan. Mereka mungkin baru masuk Islam, akidah itu tak mantap lagi. Tiba-tiba suruh semayang. Semayang bang, tangan macam ni. Macam ni tak boleh, tak boleh macam ni. Macam ni macam orang malas, macam ni. Tak ada lagi iman ni mantap pada peringkat itu. Diberatkan dengan benda-benda ranting apa semua, menyebabkan dia lari. Tak ada, tak boleh amal Islam. Baru masuk Islam, tengok suruh pakai cadar lah. Ni apa benda ni? Ninja ke apa dia? Dia rasa tak boleh. Biar dulu dia masuk Islam, mantap dulu akidah dia. Kalau dia rasa nak pakai-pakai, mantap dulu akidah dia, baru kita suruh benda-benda ni. Baru masuk Islam, didedahkan dengan perbalahan fiqh. Tak jadi masuk Islam. Baru masuk Islam dan didedahkan dengan pelbagai aliran pemikiran dalam Islam. Itu tak perlu lagi. Kemudahan bagi dia. Jadi bagi orang-orang yang di Yaman pada masa itu, kalaulah mereka mentaatimu kerana itu, kerana la ilaha illallah, kerana salat, baru bagi itu peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat. Dari Umar radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk memerangi orang yang sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahawa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka darah dan harta mereka terpelihara olehku dan penilaian atas mereka di tangan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW. Mana Ibnu Umar ini, dia kata
Rasulullah kata, aku diutus untuk memerangi orang yang tidak mengucap la ilaha illallah setelah disuruh. Kemudian baru peringkat salat, baru peringkat bawah-bawah itu. Saya baca bawah sekali, yang di atas lebih kurang juga. Daripada Abu Hurairah bahawa seorang Arab Badawi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, tunjuklah aku suatu amal. Jika aku amalkan amalan tersebut, aku masuk surga." Rasulullah menjawab, sembahlah Allah, salat. Jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu. Sembahlah Allah. Jangan kamu sekutukan dia dengan sesuatu. Dirikanlah salat fardu. Tunaikanlah zakat yang diperlukan dan puasalah pada bulan Ramadan. Orang itu bercakap, demi zat yang aku berada dalam tangannya, aku tidak menambah amal itu dan tidak perlu menguranginya. Ketika orang itu pergi, Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin melihat seorang ahli syurga, maka dia adalah orang ini. Asas bagi dia. Dia buat yang asas, rukun Islam itu dibuat semua. Dia tak buat apa menilai. Ikut-ikut pengajian ni tak ada lah bagi dia. Tapi dia buat betul-betul. Dia buat betul-betul. Bagi dia pada peringkat itu. Sebab kata kalau nak tengok ahli syurga, tengok orang ni. Kita nampak. Sebab kata tak boleh, hang kena buat macam ni. Hang kena buat macam ni, hang kena buat macam ni. Peringkat-peringkat itu. Menyibukkan diri dalam amal sunnah daripada fardu. Bukan sunnah, menyibukkan diri daripada amalan sunnah. Amalan sunnah, sunnah lawan dia bid'ah, sesuatu yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Adalah keliru jika seorang menyibukkan diri mengerjakan sunnah dan sukarela tawaduk dari amalan salat, puasa dan haji daripada yang fardu-fardu. Kita melihat banyak orang beragama yang salat tengah malam, kemudian pada siang hari pergi bekerja dengan mendapat upah yang sedikit kerana kurang tenaga dan tidak melaksanakan kewajipan sebagaimana mestinya. Yusuf Qaradawi ini dia kerap dia letakkan contoh ini. Bagi dia satu kesalahan bagi dia dan bagi agama satu kesalahan seseorang yang memberatkan salat tahajud. Salat tahajud. Apabila salat tahajud besok pergi kerja tak larat. Pergi kerja tak larat sehingga dia dapat upah sedikit. Dengan upah sedikit itu susah dia nak tanggung keluarga. Tanggung keluarga wajib. Manakala salat sunat ada, salat malam adalah sunat. Jika dia tidak produktif dalam pekerjaan dia, kerana produktif dalam pekerjaan itu adalah wajib. Jika dia tidak produktif dalam pekerjaan dia, maka salat sunat yang dibuat itu seolah-olah dia telah mendahulukan sunat daripada yang wajib. Satu keadaan lagi, jikalau seseorang yang bekerja pejabat, ini contoh yang dibawa dan banyak tempat dibawa contoh ini. Dan kalau kita lihat, kita betul-betul teliti, dia betul-betul kena kepada syariat. Seseorang yang bekerja dengan majikan, tentulah dia kena bekerja dengan jujur, amanah, amanah masa, amanah kerja, amanah dan sebagainya. Amanah itu adalah wajib. Amanah itu wajib. Manakala salat sunat adalah salat mana adalah sunat. Jika dia mengabaikan amanah kerja dia pada siang hari kerana dia sangat penat, sangat ngantuk dengan salat sunat malam ia, maka ia telah mendahulukan sunat kerana mendahulukan sunat dan meninggalkan yang wajib. Nampak benda itu jauh, nampak apa bezanya? Mendahulukan sunat. Kerana apa? Karena adul amanah itu, menjalankan amanah itu, kewajipan kita kepada seorang majikan, kewajipan kita kepada semua ini adalah satu tuntutan, satu kewajipan. Kalaulah tidak dilalaikan dengan salat sunat, tidak mengapa. Kita buat salat sunat malam sampai 8 rakaat pun tidak mengapa.
Jika siang kita masih lagi boleh jalankan amanah, tidak mengapa. Dan ini satu kekeliruan dalam masyarakat. Kekeliruan ini kita tak nampak. Kita rasa sebab salat sunat malam, salat sunat tahajud ni, kita nampak dia sesuatu yang sangat-sangat besar. Ya, sangat-sangat besar. Besar mana sekalipun dia masih lagi dalam kategori sunat. Sebab jarang-jarang dibuat, kita rasa sangat besar, masih dalam kategori sunat. Amanah ini kita tak rasa sesuatu sebab selalu dah kita buat. Dia masuk dalam kategori wajib. Sunat, walaupun macam mana kita rasa besar, dia tidak boleh mengatasi yang wajib. Seandainya ia mengetahui bahawa amal yang baik, yang ihsan adalah fardu, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu, bahawa sikap menganggap remeh merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan menerima gaji akhir bulan dengan cara batil, pasti ia akan membatasi diri dari salat malam yang berlebihan. Sebab itu tidak lebih daripada sunat yang tidak diharuskan. Beza kalau kita kerja dengan bajikan, kalau kita dapat gaji, mungkin dikata di sini, mungkin gaji kita itu ada masalah. Kenapa kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang penuh? Gaji kita masalah kerana apa? Karena salat sunat kita. Maka di situ ada sesuatu yang tidak kena. Contoh lain adalah orang yang melakukan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini contoh ni pun sering dibuat dalam apa-apa saja tulisan dia. Ia melaksanakan dengan berat, khususnya pada musim kemarau, lalu pergi ke tempat bekerja dengan lesu dan penat, dan seringkali melalaikan kepentingan umum akibat kelelahan puasa. Padahal puasa Isnin Khamis adalah sunat, tidak wajib dan tidak pula harus dilakukan. Sedangkan memenuhi kepentingan umum adalah kewajiban dan suatu keharusan. Contoh ni kita rasa pun lebih kurang tadi. Nak puasa Isnin Khamis ni susah. Apabila susah dia banyak pahala. Susah mana sekalipun dia masih dalam kategori sunat. Manakala kerja kita, sama ada kita kerja sendiri, kerja kita rasa tak apa. Tapi kalau kurang produktif daripada kerja kita itu, menyebabkan terabai, mungkin anak-anak kita tak cukup, dia akan dikira satu melalaikan kewajipan. Tapi sebaliknya, kalaulah kita buat dengan penuh tanggungjawab tadi, maka salat sunat kita itu akan menjadi nilai tambah kepada yang lain. Tidak mengapa. Ngantuk tapi kewajipan masih kita laksanakan juga, tidak mengapa. Nilai tambahlah. Kita boleh buat malam, kita boleh buat siang pun kita boleh buat. Bahkan kekuatan mungkin ada pada orang yang salat malam. Allahu a'lam. Siapa yang amalkan salat malam ni, dia tahu ada kekuatan. Dia buat qailulah siang, tidur setengah jam ataupun 45 minit. Malam tidur awal, kekuatan di situ ada. Kalau tidur pukul 10, insya-Allah boleh bangun pukul 4. Karena tidur awal itu 1 jam menyamai 3 jam. 1 jam tidur awal, pukul 10, pukul 11 menyamai 3 jam kita tidur. Berbeza dengan kita tidur lambat, kita bangun lambat, tidak. Tidur ataupun tidur siang. Itu orang-orang rahasia, orang yang boleh tiap-tiap bangun awal tiap malam, ni rahsia dia tidur awal. Tapi bangun awal lah, ketika dah bangun lah. Dan ini amalan bagi orang yang hafal Quran. Ini rahasia bagi mereka. Kadang-kadang di siang dia tidur, ataupun di siang dia tak hafal banyak. Kita tengok macam mana dia hafal Quran ni. Bila dia masa dia hafal? Banyak pukul 3 dia bangun, pukul 10 dia tidur lah, pukul 3 dia bangun. Saya lepas subuh tengok orang menghafal, dia relax, tak menghafal. Kita tengok bila dia menghafal, rupanya malam dia menghafal. Orang tidur dia menghafal, sunyi. Itu rahasianya. Dan mengulang hafazan malam. Bila mengulang hafazan malam ni, dia
ada ketenangan di sana, ada sakinah. Sebab mengulang Quran ini, dia kalau tidak ada ketenangan, dia akan mendapat kesalahan yang banyak. Kita ulang masa kita sibuk, kita ulang masa kepala kita berlalu yang banyak masalah. Dia tak boleh nak pegang betul-betul. Lepas tu orang dewasa menghafal Quran ni bukan kerana otak dia tak boleh, kerana masalah dia banyak. Budak-budak boleh hafal Quran banyak, ataupun muda, bukan dia otak dia bagus, masalah dia tak ada. Masalah tak ada. Dia tak boleh lah aku hafal Quran yang umur dah 40, 50 dah, otak dah berkarat dah. Siapa kata? Otak orang mana dah berkarat? Masalah tu yang banyak. Cuba buangkan masalah di tengah malam tu. Tidak ada masalah, mungkin tak ada masalah, setengah orang ada masalah juga. Simpan rantai banyak, masalah lah malam-malam, takut mencuri masuk. Pagar tu dah roboh dah, mangga dah, 5 mangga dah, di atas bawah susun. Bunyi saja tang-tang ni dah takut. Sebab apa? Harta banyak kan, masalah juga. Kalau orang tak ada harta, dia tak kisah, pintu lupa nak selap pun tak apa, dia tak takut. Sebab begini tengok, Allah, rumah ni confirm tak ada harta ni. Tengok semua, tak ada harta, tak masuklah. Jadi ketenangan itu kena ada. Kalau ada ketenangan tu Masya Allah. Dan ini dibuktikan oleh orang-orang yang menghafal Quran umur 40. Dibuktikan. Umur 40, umur 50 pun ada hafal Quran. Boleh hafal. Tak boleh hafal banyak, hafal sedikit. Tak boleh buat banyak, jangan tinggal semua. Tak boleh buat banyak, hafal 1 juz cukup lah. Sebab kita masuk surga ni Masya Allah, saya takut nak cakap hadis ni. Kita masuk surga, banyak mana Al-Quran yang kita baca. Tingkatan surga tu, banyak mana yang Al-Quran kita baca. Allah kata baca. Baca tu ngafal lah, maksudnya ngafal yang kita hafal di dunia ni. Baca. Banyak mana yang kau hafal, itulah tingkatan kamu dalam surga. Kalau kita tak hafal, saat Nabi Quran kan ada Quran dah. Kita kena daripada bacaan kita, daripada hafazan kita. Kalau kita hafal 1 juz, Masya Allah, mungkin tingkatan surga kita. Katakan hafal 1 surah, kalau kita hafal 10 juz, kalau kita hafal lagi banyak lagi, Masya Allah. Sebab tu dalam diri orang Islam ni tidak ada istilah tak ada Al-Quran dalam dirinya. Kalau tidak ada, banyak ada benda lain. Tidak ada istilah tidak Al-Quran. Mesti paling kurang 1 juz. Susah 1 juz ni. 1 juz susah. Tapi percayalah, percayalah 1 juz ini. Percayalah 1 juz 1 tahun tak sampai menghafal. 1 juz 1 tahun tak sampai, macam mana nak buat? Menghafal. Lupa banyak. Menghafal lupa, menghafal lupa. Lupa tu kerana menghafal kan. Kalau tak mau lupa, janganlah menghafal. Kalau tak mau lupa, jangan menghafal. Kalau lupa masa menghafal itu baik. Bermakna kita menghafal. Kalau tak ada lupa, tak ada menghafal. Kita hafal lupa, siapa pun lupa. Orang yang hebat dapat nombor 1, 30 juz dia menghafal. Tanya dia, macam mana kamu menghafal? Menghafal lupa, menghafal lupa, menghafal lupa. Lupa itu proses pemantapan kepada hafazan kita. Ayat yang susah masa kita hafal, ayat itulah yang lama kita nak ingat. Ayat yang senang masa kita hafal, ayat itulah yang mudah kita akan lupa. Jadi ketenangan itu malam Masya Allah. Kalau kita masa ada perincian masa kita hafal Quran, ditulis, saya lupa nak buat perincian tersebut. Kita baca seronok kita dengan hafal Quran. Dia kata siapa yang boleh hafal 10 ayat sehari, 10 ayat sehari, dia boleh menghabiskan 30 juz selama 8 bulan pun macam itulah. Dia turun 9 ayat, kemudian 8 ayat dan sebagainya. Boleh hafal 1 ayat sehari. Ayat panjang susah lah kan. Ayat pendek boleh lah. Buat duha, boleh. Esok sambung lagi.
hafal Quran ni bagi peringkat kita dan bagi budak-budak ni, bagi peringkat kita orang dewasa ni, tips dia, kita habiskan masa dengan itu je lah. Baca satu ayat sehingga betul, berbetulkan bacaan dulu dan ulang dia sehingga 50, 70, 100 kali ulang saja ayat itu. Kita akan terhafal sendiri. Kita tak hafal ayat itu, kita akan terhafal. Kalau ayat itu pendek lah. Kalau ayat itu panjang, bagi satu baris itu kepada 3. Baca saja. Baca saja. La uqsimu bihadzal balad. Ulang saja. La uqsimu bihadzal balad. Selepas sembahyang 20 kali. Selepas sembahyang 20 kali. Selepas sembahyang 20 kali. Besok 20 kali. Baca ayat tu je, jangan pindah. Jangan pindah ayat lain. Sehingga kita terhafal sendiri ayat itu. Tanya hafal, tak hafal. Macam mana boleh hafal? Dah baca banyak kali, terhafal. Pindah lagi ayat lain. Pindah ayat lain. Sampai 5 ayat, berhenti dulu. Ambil dari ayat pertama sampai ayat 3. Baca terus. Baca saja 10 kali, 20 kali, 30 kali untuk mencantumkan antara ayat-ayat tadi. Kita tak menghafal, tapi kita terhafal. Itulah tips bagi orang yang orang kata dia telah berkarat. Dia tidak berkarat. Otak kita tak pernah berkarat. Baca saja banyak kali. Sebab penghafazan kita boleh dengan otak, boleh dengan mulut. Dengan otak ini kita boleh cepat hafal. Apalagi orang boleh faham bahasa Arab, dia boleh cepat hafal. Mungkin satu muka tu dia boleh hafal dalam tak sampai setengah jam dengan otak. Tapi dia cepat lupa. Apabila dia hafal, dia cepat boleh, tapi dia cepat hilang. Tapi dia kena dengan mulut, sebutan itu. Apabila kita hafal dengan mulut ni, la uqsimu bihadzal balad, dah 10 kali, 30 kali, 100 kali baca, tidur mengigau, la uqsimu bihadzal balad, mengigau. Ya, kita akan mengigau membaca Al-Quran kalau kita hafal baca banyak kali. Jangan kita menghafal dengan otak, tapi menghafal dengan mulut. Kalau budak-budak, kita akan bagi mulut 70%, otak 30% saja. Untuk mengingat kedudukan ayat, untuk mengingat persamaan, untuk mengingat 30% sahaja otak, 70% mulut. Baca saja banyak kali. Dan praktik, siapa yang berjaya jumpa saya insya-Allah. InsyaAllah kita cukup di sini. InsyaAllah kita akan tengok juga tajuk ini nanti. Ini bukan diri dalam amal-amal sunat, amal sunat daripada amal-amal fardu. Dan Alhamdulillah daripada perbincangan kita pada hari ini dapat memberi sedikit minda kita untuk kita melihat kaji balik tentang amalan-amalan kita lah. Amalan ini untuk memberi kualiti kepada koleksi amalan kita insya-Allah. Walaupun apa yang perlu bagi kita ni bukan ganjaran sebenarnya, hanya keredaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang perlu kita buat itu adalah untuk memantapkan lagi. Kalau ada yang terbaik, kenapa kita tak mau buat? Ada yang terbaik, kita naklah pilih yang terbaik daripada yang baik. InsyaAllah dari aku pembahasan ini dapat memberi sedikit motivasi kepada kita dan memberi nilai tambah dalam amalan-amalan kita insyaAllah. Kami Allah Subhanahu Wa Taala salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni tuan-tuan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.